Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walaupun kita sebenarnya dalam mood yang agak sedih sebab kes sentiasa naik, tapi saya tak naklah bawakan kesedihan tu dalam video saya. Dia ada time kita sedih, time yang sekarang ni saya rasa kita kena kuat lah. So saya tengah buka satu video TV3 semalam, apa yang berlaku di CAC Shah Alam semalam. Terdapat lebih kurang 4,000 orang pesakit. Saya tahu tu sebab apa, suami dengan anak saya adalah antara volunteer dekat sana. So ini berita yang tengah berlaku. Okey, kita tengok sama-sama Oops. Keadaannya bagaimana, tapi nampak macam dia pingsan dan dibawa masuk ke CAC. Dan selain itu, apa yang turut menjadikan keadaan di sini adalah selain daripada telah ramai pesakit adalah terdiri daripada kalangan orang tua, kanak-kanak dan juga bayi. Dan selain daripada pesakit, ada warga asing yang dibawa menaiki bas ke sini. Dan mereka terpaksa menunggu lama pada hari ini memandangkan peningkatan pesakit yang datang untuk membuat penilaian. Dan CAC Stadium Melawati ini adalah yang terbesar di Selangor, menempatkan kes-kes di daerah Petani Jaya. Namun mereka juga turut menerima pesakit daripada luar daerah ini. Dan antara faktor yang menyebabkan peningkatan pesakit ini hadir di CAC pada hari ini kerana semalam CAC ditutup. Selain daripada saringan besar-besaran yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor, di mana kawasan-kawasan PKPD telah berlaku di kebanyakan mukim-mukim di Selangor yang mendorong kepada ramainya pesakit yang datang di sini. Dan ingin saya berkongsi sedikit mengenai rekod Semalam sahaja 4,682 kes baharu, iaitu lebih separuh daripada 9,105 kes yang dilaporkan di seluruh negara dalam tempoh 24 jam saja. Dan menurut Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, di Selangor telah mencatatkan kes keseluruhan COVID-19 sejak awal tahun hingga tahun ini, iaitu 43,952 kes. Dan kluster-kluster seperti kluster industri, kluster stop di CAC Shah Alam. Suami dengan anak saya terlibat, yang pakai baju, dia orang terpaksa pakai baju putih yang PPE tu. So tu antara dia orang tu adalah suami dengan anak saya. Dan mereka ni, suami saya hanyalah sukarela. Dia bukannya KKM, tapi hanya sukarelawan sahaja. Ada lagi, ramai lagi lah yang terlibat sebab memang kurang pun kaki tangan untuk membantu dari segi macam sekiranya ada kecemasan dan sebagainya kan. Dan semalam anak saya kata ada lebih kurang 4,000 orang yang hadir di sini dan semuanya positif COVID. Dan yang sedih tu ada anak-anak kecil, baby, anak-anak satu keluarga, ada orang tua dan ramai lagi lah. Sebenarnya agak muskil kan, macam nampak macam ni kan, keadaan macam ni di stadium CAC Shah Alam ni macam agak crowded macam tu kan. Saya tak tahulah macam mana kan kalau ikut yang saya punya pandangan sendiri. Dia macam kenapa dikumpulkan setempat semua dia jadi macam crowd, macam tak tahulah kan. Saya harap pihak KKM dapat cari jalan yang lagi memudah dan meringankan lah, tak crowd macam ni kan. Mungkin ada certain part tu kan, dia mungkin macam kalau kat PJ saja atau dekat mana ini rasanya banyak tempat ni. Kalau kat PJ ni tak, kalau PJ sampai 4,000 orang kan, jadi macam bila crowd macam ni jadi lambat. Dan mungkin masalah yang timbul mungkin panas, jadi lambat, jadi haus kan, makan lagi dengan anak kecil semua kan. Sebab tu yang ada satu kes tu yang ada yang mungkin pensan kot, terpaksa ditolak dengan laju menggunakan katil tu. Itulah, harap dapat dipermudahkanlah cara macam ni kan. Rakyat terpaksa beratur semua. Tapi saya rasa kita tak perlu nak menyalahkan siapa. Mungkin dia tak ketemu idea cara yang lebih memudahkan, tapi kita minta Allah cetuskan idea untuk macam mana supaya memudahkan pihak KKM untuk menguruskan pesakit COVID ni. Ini yang saya ini semua stage 1 lah, stage 1, stage 2 yang macam dia tak bergejala.
Dan orang-orang ni ada yang dia perlu masuk stay dekat stadium ni, ada yang mungkin disuruh kuarantin kat rumah aja. Jadi kita doakan orang-orang yang positif ni, semoga Allah sembuhkan dia orang semua. Okey, ada satu lagi video saya nak kawan-kawan semua tengok. Daripada Asrul Awani kepada Prof Madya, Dr. Maslina Osman, ada info yang sangat berguna kat sini. Ini adalah respon daripada DG ataupun Ketua Pengarah Kesihatan. Prof mungkin boleh kongsikan seberapa banyak lagi ataupun kalau ini angka paling tinggi, selepas ni berapa lagi yang boleh kita jangkakan ataupun angka yang luar biasa yang boleh dicapai selepas ini melihat kepada ujian saringan bersasar yang dipertingkatkan ini? Saya menjangkakan kes akan terus meningkat ya, dalam tempoh seminggu 2 akan datang, disebabkan oleh tindakan agresif dan juga ujian saringan di lapangan. Kalau kita dapat recall ataupun ingat balik apa yang berlaku pada PKP 1.0 tahun lepas, kes hanya turun selepas 19 hari ya. Minggu kedua, dalam minggu ketiga baru kes turun ya. Hari ke-19 tu baru kes turun dan kita menunjukkan penurunan. Jadi dalam angka sekarang ni, kalau kita lihat beribu-ribu, lebih daripada 5,000 sehari, maksudnya memang kita mengambil masih agak panjang untuk menurunkan, di samping ujian saringan yang begitu agresif dilaksanakan. Saya berpendapat juga pada waktu ini, kalau kita lihat disebabkan oleh tularan yang agak meluas ya di Selangor dan juga di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan ni, 3 negeri ni, pada pandangan saya sudah sampai masanya agaknya kita memberikan juga rawatan secara besar-besaran, yang mana penggunaan ivermectin saya rasa perlu dipertimbangkan. Bukti-bukti klinikal yang terbaru telah menunjukkan ada kesan sebenarnya ubat tersebut ya, terutama mereka yang di peringkat awal. Dan kalau kita tengok data di India, kes turun ya, dan saya difahamkan mereka di sana sebagainya menggunakan rejim ivermectin dalam merawat pesakit. Dan saya harap ini dapat dilaksanakan di samping kita menunggu program vaksin yang sedang berjalan dengan lebih dengan giat sekali pada masa ini. Okay, first video tadi tentang apa yang berlaku dekat CSC Shah Alam. Sebenarnya sebelum ni saya pernah nampak video tentang crowded dekat Shah Alam kan, yang semana yang tadi pemberita tersebut dalam 2000 dan semalam 4,000, kemarin semalam mencapai 4,000 orang. Saya pun tak tahu sebenarnya kenapa dia orang beratur semua sebelum ni, tapi bila anak saya dan suami saya terlibat baru saya tahu rupanya itu semua adalah pesakit COVID yang tak bergejala, kebanyakannya tak bergejala. Dan anak saya dan suami saya ke sana tu sebagai sukarelawan, memang terpaksa pakai PPE tu yang putih tu sampai, saya tak tahu apa, mungkin sampai tengah hari kot, berpanas-panas macam tu kan, membantu menguruskan orang-orang yang beratuh tu kan, sebab ada ramai, lepas tu ada macam-macam kategori, ibu, anak, kanak-kanak semua. Memang keadaan tu memang, kalau anak saya sebut semalam macam memang keadaan dia memang crowd, memang teruk lah kan keadaannya kan. Lepas tu selepas tu anak saya dan suami saya dia kena lari pula ke ni untuk pengurusan jenazah, sebab ada jenazah nak dikebumikan. Videonya adalah, tapi next time lah saya tunjuk. So itu satu keadaan tu. Pada saya kan sebagai rakyat ni, kita jangan menghentam-hentam lah, mengentam KKM gitu gini semua. Saya nampak KKM sangat berusaha dan tak cukup kaki tangan, mereka semua dah penat kan, dan terpaksa memerlukan juga sukarelawan. Itu pun sukarelawan pun tak cukup sebenarnya kan, kalau ikutkan diperlukan lagi. Tapi lah masing-masing semua ada kerja. Pada saya, kita nak kena faham keadaan situasi orang. Kalau orang tak boleh ke, mungkin ada sebab-sebab yang masalah yang diorang hadapi. Sekarang kena berbaik sangka keadaan sekarang ni supaya tak stres, tak tertekan. Okey, so video seterusnya yang Prof Madya Dr. Maslina Osman, pakar perubatan kesihatan awam UPM, mengatakan bahawa kes mungkin dijangka akan masih lagi tinggi, terutama Selangor, sebab sekarang ni tengah giat dijalankan saringan. Jadi bila saring-saring tu biasanya kita akan dapat lagi ramai pesakit COVID. Jadi benda ni saya rasa kena maklum lah. Benda mana kalau berlaku lagi, kita kena macam bersedia dengan keadaan kan, prepare for the worst orang katakan. Jadi kes akan bertambah lagi. Jadi bila kes bertambah maknanya PKP pun masih lagi bersambung. Jadi lepas tu, tapi cuma tadi Dr. Maslina ada sarankan mungkin KKM consider satu ubat ivermectin
untuk digunakan kerana ada beberapa negara yang telah menggunakan ivermectin ni dan telah pun membantu mengurangkan pesakit COVID. So untuk next video saya akan masukkan info tentang ivermectin. Jadi untuk info video saya tentang COVID kali ini setakat ni, saya harap kawan-kawan semua dapat apa yang saya nak sampaikan. Ini yang berlaku dekat negara kita sekarang. Kes mungkin dalam 2-3 minggu masih lagi tinggi. Kita doakan semua yang terlibat, yang terkena COVID tu, yang dekat stage tu kebanyakannya stage 1, stage 2 lah, yang teruk stage 3, stage 4, 5 tu yang teruk kan, yang ICU semua. Kita doakan semoga semua yang terlibat COVID ni Allah ringankan masalah dia orang. Semoga Allah sembuhkan semua yang dekat stadium Shah Alam tu, sebab so far sana semua yang ni, semua yang stage 1, stage 2. Dan doakan suami anak saya yang bertugas, sukarelawan yang bertugas, KKM frontline yang bertugas, kita doakan Allah lindungi mereka, sebab memang kekurangan kaki tangan pun, sebab tu terpaksa memanggil sukarelawan. Jadi kita harap mereka semua ni kuatlah untuk bantu. So, satu pengalaman yang baik lah untuk anak sulung saya yang bertugas sebagai membantu sukarelawan untuk frontliner, dan harap dia dapat ilmu lah masa dia bertugas itu. So kepada yang sukakan konten saya kali ini, mohon like, subscribe dan share untuk support. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa.